Assalamualaikum, saya Dr. Safuha. Hari ini saya akan berkongsi dengan Mami tentang satu penyakit yang dinamakan dengan jangkitan kulat pada puting payudara. Mami pernah tengok ni? Ataupun ini? Okey. Kadang-kadang kita tak perasan, tetapi kita pasti akan merasa kesakitan atau kerenyaman dia sebab penyakit ini dikenali sebagai nipple thrush, sangat gatal, sangat sakit, dan sakit dia tu boleh berkekalan walaupun selepas penyusuan. Dia sakit dekat bahagian puting dan boleh menusuk ke dalam bahagian dada kita. Okey, so apa itu nipple thrush dan juga bagaimana cara rawatannya? Okey, secara definisinya, nipple thrush adalah jangkitan kulat Candida albicans pada bahagian permukaan puting payudara ibu. Okey, kulat Candida albicans ini dia adalah kulat yang biasa pada badan manusia, tetapi pada waktu-waktu tertentu, kulat ini akan membiak dengan cepat dan beranak pinak dan membuat koloninya sendiri. Okey, macam mana keadaan yang dikatakan sesuai untuk pembiakan kulat Candida albicans? Ia adalah pada keadaan lembab dan juga suam ataupun kita panggil panas, suhu yang sedikit panas. Okey, dan macam mana keadaan ini boleh menjangkiti puting payudara ibu? Mamis, biasa tak bila kita bersihkan mulut bayi, kita nampak keadaan atas lidah dia berwarna putih? Okey, rujuk gambar ini ataupun ini. Okey, so ini adalah dikatakan bahagian lidah anak tersebut diselaputi dengan kulat ataupun kita panggil oral thrush. Okey, so bila mami menyusu anak yang dijangkiti dengan kulat tadi, makanya puting ibu juga boleh terkena jangkitan kulat Candida albicans tersebut. Okey, selain daripada oral thrush, pipi anak juga berpotensi untuk mendapat jangkitan Candida albicans ini. Biasanya dia akan membentuk sejenis lesion yang berbulat dekat pipi. Rujuk gambar ini. Okey, disebabkan oleh penyusuan yang terlalu kerap dan kadang-kadang susu mengalir waktu tidur dan kita tak sempat lap, dia boleh menjangkiti jangkitan kulat di bahagian pipi anak tersebut. Dan ini juga bila bersentuhan dengan puting payudara ibu akan menjangkiti puting payudara ibu. Okey, selain daripada mulut anak, pipi anak, keberjangkitan jangkitan kulat ini boleh juga dapat daripada suami, daripada pakaian yang tidak dibersihkan dengan sempurna, pakaian yang tidak dikeringkan, pakaian-pakaian especially pakaian dalam yang bukan daripada jenis kain kapas yang mana dia akan memerangkap kelembapan, dan keadaan di mana mami selalu pakai pelapik pakaian dalam yang mana di bahagian belakangnya ada lapisan plastik, yang plastik ini akan menyebabkan kelembapan terperangkap dan keadaan panas, dan ini sangat sesuai untuk pembiakan kulat Candida albicans. Okey, jadinya selain daripada apa yang saya sebutkan, kebersihan peralatan pam juga memainkan peranan, dan cara kita membasuh dan juga mengeringkan pakaian juga memainkan peranan. Okey, so kita dah jelas bahagian macam mana kita dijangkiti dengan Candida albicans ataupun kulat ataupun nipple thrush. Okey, sekarang kita kembali pula kepada topik macam mana nak merawat. Okey, cara rawatannya mudah sahaja. Ia perlukan mamis untuk konsisten apply ubat yang diberikan oleh doktor. Konsultasi daripada doktor yang bertauliah. Okey, sekiranya ia hanya melibatkan simptom sahaja, gatal, sakit, kita biasa akan start dengan topikal ataupun sapuan sahaja. Dan jangan risau, walaupun mami sedang melalui rawatan, mami tetap boleh menyusukan anak kerana ubat ini tidak dapat diserap dengan mudah melalui serapan mulut. Okey, seterusnya sekiranya ada belahan, sekiranya ada sakit, luka, sekiranya ada
bleb yang warna putih banyak-banyak, sebab bleb ni dia kulat tersebut membuat koloni dalam saluran susu ibu kita. Yang ini kita akan top up dengan ubat anti kulat yang dimakan secara oral. Okey, ini juga tidak akan dialirkan ke dalam susu ibu. Ubat anti oral dan sapuan ini adalah untuk kita panggil jangkitan kulat yang sedikit advance, dan ia akan digunakan untuk satu tempoh yang lama. Biasanya saya akan sarankan untuk satu tempoh masa lebih kurang 14 hari. Dan mami jangan risau, penyusuan boleh berlaku dengan biasa dan tanpa gangguan. Okey, so ini adalah serba sedikit perkongsian saya tentang jangkitan kulat pada puting payudara ataupun nipple thrush. Okey, semoga ia membantu dan memberi manfaat sedikit sebanyak kepada mamis dan memberi info yang bermanfaat. Sekiranya anda rasa sharing ini bermanfaat, boleh tolong share dan komen love dekat bahagian komen. Okey, bye. Assalamualaikum.